Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada anda yang sudi meluangkan masa anda pada pagi Sabtu yang berbahagia ini untuk bersama-sama dengan kita mengikuti satu perbincangan dengan tajuk pada hari ini, tajuk forum maya kita pada hari ini iaitu menuju kesan pandemik ke atas kesihatan mental pelajar sekolah. Dan forum ini kita uh, adakan bersempena dengan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia yang jatuh pada 10 hari bulan 10 setiap tahun. So memandangkan esok adalah hari Ahad. Jadi kita awalkan sedikitlah sambutan itu pada hari ini iaitu pada 9 hari bulan Oktober 2021. Dan dengan bertemakan menuju kesaksamaan kesihatan mental. Sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia pada tahun ini kita raikan dengan mengadakan forum yang sangat relevan pada saya pada ketika ini, iaitu ketika pandemik di mana semua orang pun melalui kesukaran, dan di antara golongan yang turut terkesan secara signifikan dengan pandemik ialah golongan pelajar sekolah, di mana sudah hampir 2 tahun ini pelajar-pelajar anak-anak kita mengikuti pelajaran daripada rumah kan. Ada sebahagiannya yang boleh menghadapi kesukaran yang disebabkan oleh pandemik ini ya, dengan kesukaran dari segi memahami mata pelajaran, mendapatkan peralatan-peralatan untuk belajar, dan juga ada juga yang banyak kita terima aduan di mana kesukaran dari segi mendapatkan sambungan internet dan sebagainya. Jadi kita buka forum hari ini dengan dua orang panelis yang mahir dalam dua bidang yang utama yang terkait dengan uh, topik forum kita pada hari ini, iaitu bidang kesihatan dan bidang pendidikan. Okey, di sini yang pertama, panelis pertama kita tidak perlu diperkenalkan lagi, Dr. Eni Rahaiza binti Ramli. Dr. Eni adalah Ketua Jabatan dan juga Pakar Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Taiping. Dr. Eni telah berpengalaman merawat isu-isu kesihatan mental di kalangan kanak-kanak dan remaja untuk tempoh hampir 17 tahun. Jadi kalau di daerah Larut Matang dan Selama dan even di seluruh Perak pun, saya rasa apa-apa yang berkaitan dengan kesihatan mental kanak-kanak dan remaja, Dr. Eni ni kira amat dikenali lah, amat dikenali. Dr. Eni pernah bertugas di Kota Kinabalu Sabah di Hospital Queen Elizabeth sebelum kembali ke Hospital Taiping untuk mencurahkan bakti ya. Okey, Dr. Eni, apa khabar? Khabar Sihat hari ni baik, ya? terima kasih. Okey. So untuk panelis kita yang kedua, kita ada wakil kita daripada Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama, Puan Siti Aminah Huraiza. Puan Siti Aminah Huraiza adalah penolong pegawai pendidikan daerah bahagian hal ehwal murid. Okey, dan Puan Siti Huraiza telah pun berkhidmat di bahagian ataupun di jawatan sekarang ini, kalau tak silap dalam 2 tahun ya Puan Siti. Ya, 2 betul. tahun menguruskan khususnya menguruskan isu-isu yang berkaitan dengan minda sihat pelajar-pelajar sekolah di daerah Larut Matang dan Selama ini. Sedikit maklumat tentang Puan Siti Huraiza, Puan Siti Aminah. Beliau sudah berkahwin, mempunyai 3 orang anak, berasal daripada Johor Bahru, dan juga pernah berkhidmat di Sabah pernah berkhidmat di SK Pekan Keningau. Okey, jadi maknanya kita tiga-tiga ni pun semua pernah menabur bakti di Sabah. Okey, saya pun pernah menabur bakti di Sabah, Dr. Eni pun pernah sama juga, dan sekarang kita ada Puan Siti Aminah. Okey, jadi
untuk saya dan Dr. Annie, kami pernah berforum pada bulan 4 yang lalu. Jadi kita telah membincangkan tentang isu berkaitan pendidikan juga, iaitu isu pendidikan murid berkeperluan khas dan apa seterusnya. Dan pada ketika itu kita tiada wakil yang daripada bahagian pendidikan. Jadi ada isu-isu yang kita rasa memerlukan penerangan lanjut daripada aspek pendidikan itu sendiri yang kita tidak dapat jawab. Jadi itulah sebabnya pada untuk forum yang kali ini, forum yang sangat relevan dengan keadaan semasa, kita rasa perlu ada seorang wakil supaya perkara-perkara yang berbangkit, terutamanya isu-isu yang terkait dengan dasar-dasar pendidikan, dapat disampaikan dengan lebih tepat oleh orang yang mahir dalam bidang tersebut. Jadi kita harap forum kita pada hari ini akan membuka satu ruang perbincangan yang lebih luas agar dapat kita membantu anak-anak kita yang terkesan dengan pandemik ini. Walaupun dengan situasi sekarang ni kita nampak keadaan bertambah baik, bertambah pulih, tapi sebenarnya secara jujurnya kita pun tak tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Sebab sebelum ni pun keadaan bertambah baik, tapi tiba-tiba berlaku balik peningkatan kes dan sebagainya. Jadi ini adalah satu platform yang saya rasa yang baik untuk kita bincangkan apa yang telah kita lalui sepanjang tempoh hampir 2 tahun ini dan apa persediaan-persediaan yang kita boleh lakukan untuk masa hadapan jika keadaan sebegini berterusan ataupun menjadi lebih buruk, khususnya isu-isu yang terkait dengan kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. Okey, untuk forum pada hari ini, saya sebelum saya teruskan, saya perkenalkan diri dululah. Nama saya Dr. Jalil lah. Saya seorang pakar psikiatri di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Taiping. Dan bidang pengkhususan saya adalah merawat kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. Jadi isu ini ataupun topik forum pada hari ini adalah sangat dekat dengan jiwa saya, dengan bidang tugas saya. Dan forum pada hari ini formatnya adalah kita akan ada 3 pusingan. Ada 3 pusingan. Setiap panelis akan dapat satu soalan untuk satu pusingan. Dan soalan yang terakhir tu adalah soalan yang berbentuk umum lah. Maknanya umum tu soalannya lebih kurang. So jawapannya kita akan tengok daripada perspektif pendidikan dan perspektif kesihatan. Jadi untuk pusingan yang pertama ini, saya akan mulakan dahulu dengan Dr. Annie, pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja kita. Okay, Dr. Annie. Bagaimanakah situasi pandemik yang sedang kita hadapi sekarang ini memberi kesan kepada kesihatan mental kanak-kanak dan remaja sekolah? Okey, Zeni boleh teruskan? Terima kasih, Dr. Jalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada Puan Siti kerana dapat hadir hari ini, bantu kita menjalankan forum, dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang meluangkan masa untuk mendengar forum hari ini. Ya. Jadi saya rasa memang kita tak boleh nafikan lah, semua dari kita terkesan ya dari pandemik, tak kiralah sikit ke banyak ya, dan tak kira tua muda ya. Kalau orang dewasa mungkin kesannya berlainan ya dari kanak-kanak dan remaja, tapi fokus kita hari ni adalah di atas kesan pandemik ke atas kanak-kanak dan remaja lah ya. So di seluruh dunia ada 2.2 bilion kanak-kanak ya. Bila saya sebut kanak-kanak, maksudnya yang berumur kurang dari 18 tahun lah. Kalau mengikut WHO itu definisi kanak-kanak ya, kurang dari 18 tahun. Jadi maksudnya 28% dari populasi dunia adalah kanak-kanak dan remaja ya. So impact kepada kanak-kanak dan remaja ni bergantung kepada beberapa perkara lah ya, sebab kita semua berbeza ya, dan setiap kanak-kanak atau remaja lain kesannya dari pandemik ni ya. Antara faktor yang penting yang pertama adalah tahap perkembangan ya. Jadi
mungkin remaja lain impaknya dari kanak-kanak, ya, tahap akademik, ya. So mungkin mereka yang mungkin lebih kata academically able, yang mungkin dari segi akademik lebih mungkin pencapaian lebih, lain impaknya, ya, berbanding dengan mereka yang mungkin um, kurang berminat untuk belajar, ya. Selain dari itu, impak kepada mereka yang ada keperluan khas, ya, yang lain upaya, so berbeza dari mereka yang tiada kelainan upaya. Dan bila kita sebut mengenai kesihatan mental, impak ke atas kesihatan mental, bukan saja ada sekumpulan kanak-kanak dan remaja yang mungkin mula menghidapi gejala kesihatan mental semasa pandemik, tapi ada sekumpulan yang memang sedia ada masalah kesihatan mental, ya, sama ada sudah didiagnosa atau tidak, sudah dirawat atau tidak, ya. Jadi impaknya berbeza, ya, untuk kumpulan ini, ya. Selain dari itu, tahap ekonomi keluarga juga memberi kesan lah, ya, terhadap impak yang akan dihadapi. Dan juga ahli keluarga yang mungkin atau kanak-kanak yang mungkin yang mungkin positif COVID, ya. So itu memberi kesan yang berlainan, ya. So dari segi impak ke atas kesihatan mental, ada uh, spektrum yang luas lah ke atas gejala-gejala yang mungkin dihidapi. Mungkin yang paling ringan mungkin rasa risau sikit, ya. Terutama masa awal-awal kita mengalami pandemik ni, seramai kanak-kanak macam tertanya-tanya apa itu COVID, kenapa tak boleh keluar, kenapa tak boleh pergi sekolah, ya. Jadi setelah pandemik ni berlangsung sampai sekarang, saya rasa itu dah berubah. Kebanyakan orang dah tahu COVID tu apa, so kenapa tak boleh keluar, ya. So sekarang kita dah macam kelesuan lah, ya. Dah dekat 2 tahun tak boleh keluar rumah, tak boleh pergi jalan, nak main pun tak boleh, ya. Jadi dia punya impact tu dah berubah dari awal sehingga sekarang, ya. Dan saya rasa risau adalah satu gejala yang kerap kita lihat, ya. Risau takut dapat COVID, risau ahli keluarga, ya, terutama mungkin ada ahli keluarga yang positif, ya. So ahli keluarga lain risau, ya. Selain dari itu mungkin rasa terumbang-ambing, ya, sebab mula tak pergi sekolah, lepas tu boleh pergi sekolah, lepas tu tak boleh pergi sekolah, ya. So semua orang confused. So sekarang pun macam saya pun bila jumpa pesakit, boleh pergi sekolah tak? So ada yang boleh pergi, ada yang boleh pergi. So saya pun confused, ya. Jadi mungkin nanti Puan Siti akan ceritakan lah siapa yang boleh pergi sekolah, siapa yang tak boleh pergi sekolah, siapa pergi sekarang, siapa pergi tahun depan, ya. Jadi saya rasa itu satu macam ketidakpastian lah, ya. Itu menyebabkan stres kan. Mana tak stres tahu pergi sekolah, bila pergi sekolah, ya. Nak sedia ke tak sedia ke, ya. Selain dari itu, saya nampak gangguan kesihatan mental yang kebanyakan yang jumpa saya adalah gangguan tidur, ya. So gangguan tidur ni yang paling saya rasa masalah utamanya, sebab sekarang macam rutin tu dah huru-hara, ya. So kalau dulu tidur pukul 9, pukul 10 dah tidur, sekarang kanak-kanak, tak kira kanak-kanak ke remaja, orang pukul 1, pukul 2, ya, tengok TV, main telefon, ya. Jadi memang dalam setengah situasi tu saya rasa macam dah luar kawalan, ya. Sepukul 2 pagi ialah bila dah telefon tepi kepala, ya. Sebab telefon tu ramai yang dekat katil pun simpan telefon. Bila dah pukul 2 pagi teringat nak tengok telefon, ya. So memang tak boleh tidur lah, ya. Selain dari itu, setengah kanak-kanak atau remaja mungkin ada separation anxiety. Dia rasa risau bila berpisah, ya. Ini terutama yang mungkin
ibu bapa mungkin frontliner, jadi mereka risau ya berpisah dengan ibu bapa ya, atau mungkin ada masa-masa semasa kita PKP ni yang ibu atau bapa yang mungkin tinggal di negeri lain yang tak boleh pulang ya, jadi mungkin berpisah, mungkin sebulan 2 bulan tak boleh jumpa dengan ibu bapa ya. Okey. So itu dari segi secara impact ke atas kesihatan mental lah ya. Dari segi persekolahan ya, saya dah sebut dah kebimbangan dan ketidaktentuan tu ya. So itu menyebabkan satu tekanan lah juga kepada kanak-kanak dan remaja. Ya, selain itu rutin harian yang macam sebut tadilah, tidur pukul 2, bangun tengah hari ya. Ya. Jadi rutin tu dah terganggu. So bila rutin tu terganggu, memang susah lah untuk start nak belajar balik ya. Bila PDPR start, uh, rutin kadang-kadang remaja ni dah huru-hara ya. So memang saya dapat laporan yang ada yang PDPR ada tapi mereka tak ikut, atau mereka ikut setengah jalan, atau mereka ikut tapi tak tahu apa pun ya, sebab mereka dah mengantuk sangat atau tak boleh nak fokus ya. So itu dari segi impact gitulah. Dan juga dari segi saya rasa tambah awal-awal tu, macam kami memang datang kerja lah. Kerja macam biasa, tak ada beza. Tapi bagi orang yang tiba-tiba tak boleh pergi kerja, ya, tak boleh pergi sekolah, ya, duduk rumah tak tahu nak buat apa. Ya, jadi dari segi tu bosan ya, tak boleh nak orang kata, sebab masa tu mungkin inovasi ni nak buat apa, nak buat aktiviti apa, masa tu tak terfikir, dan mungkin semua orang masih dalam keadaan terkejut lah ya. Macam mana boleh satu dunia pandemik ni melanda ya. Jadi selain dari itu, yang aspek penting yang berkaitan dengan sekolah adalah dari segi sosialisasi ya. So bila tak sekolah, sebab setengah kanak-kanak mungkin kanak-kanak yang di rumah pun adik-beradik dia sikit, atau mungkin jauh beza umurnya, atau mereka tak rapat. Jadi bila tak sekolah, dia dah hilang kawan untuk bermain, kawan untuk bersembang ya. Jadi ini menyebabkan mereka merasa sunyi, rasa bosan ya. Dan kadang setengahnya jadi clingy, sangat bergantung kepada ibu bapa ya, tak nak berpisah, nak perhatian. Jadi kadang-kadang tu ada setengah buat perangai lah sebab nakkan perhatian dari ibu bapa. Ya, so itu lebih kepada kanak-kanak yang mungkin yang lebih kecil lah ya. Lepas tu yang remaja yang nak SPM, yang STPM. So itu masalah lain pula ya. Sebab yalah, kalau biasanya tingkatan 4, tingkatan 5, masa tu untuk belajar, untuk ulang kaji, nak bersedia untuk peperiksaan ya. Dan kita pun saya rasa kebanyakan orang dewasa akan berkata, oh, SPM tu lah peperiksaan paling penting dalam hidup ya. Kalau tak bagus keputusan SPM, nanti nak jadi apa ya. So itu, dan bayangkan remaja-remaja ni menghadapi keadaan di mana kelas pun tak ada, kena belajar sendiri. Dan macam masa awal-awal, sekarang okeylah dah ada kelas agak lebih teratur kan ya. Tapi so itu menimbulkan tekanan juga ya. Selain dari itu adalah masalah dari segi penambahan pengguna internet ya. So okey, memang nak kena belajar, kena guna internet. Masalahnya ada yang internet tu digunakan untuk benda lain pula lah ya. So ada yang terlalu aktif dengan media sosial ya. So tambah risiko ketagihan internet. Ia telah menurunkan daya tumpuan ya, sebab kita biasa semua cepat ya. Jadi tak boleh nak tunggu ya, sebab konten tu cepat je, laju je. Jadi itu menyebabkan kanak-kanak remaja menjadi kurang untuk beri tumpuan ya. So jangan ceritalah yang konten yang tak sepatutnya ya. So itu pun satu masalah jugalah ya. So risiko dibuli ya, cyberbullying, dan juga penderaan seksual online ya. So itu semua masalah-masalah yang kita nampak lah ya.
Okey. Jadi, so itu mungkin masalah bagi kanak-kanak dan remaja yang mungkin, kata sebelum ni tak ada masalah lah, tiba-tiba pandemik ni datang, mungkin ada masalah, ya. So, bagaimana dengan mereka yang berkeperluan khas, ya, kanak-kanak yang memang ada keperluan khas, ya. So memang saya nampak lah sebab saya, banyak tengok kanak-kanak yang ada ADHD, masalah hiperaktif dan keluar tumpuan, autism spectrum disorder, ya, autisma. So memang nampak kesan dia yang, mungkin ada ADHD, sampai saya ada seorang ibu, dia guru, uh, sampai dia stres sangat sebab dia nak buat PDPR, anak dia ADHD ni memang tak boleh duduk diam, duk kacau 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 kacau, ya. So sampai dia kena buat PDPR dia malam-malam. Oh. Sebab kalau tidak dia tak boleh nak fokus, ya. Sebab bayangkan, ADHD, so mungkin kalau yang mana tak tahu, ADHD itu adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder, masalah hiperaktif kurang tumpuan. Jadi kanak-kanak ni tak boleh duduk diam, dia tak sabar, semua dia nak cepat, ya, tak boleh tumpu. Jadi, 24 jam sekarang, masa pandemik ni 24 jam duduk di rumah, ya. Kalau sebelum pandemik, siang pergi sekolah, mungkin petang ada kelas agama. Jadi, boleh keluar, main, bersukan, ya. So, kurang kita nampak kesannya. Jadi, bila 24 jam duduk rumah, tu yang mula nak panjat, panjat grill, nak panjat dinding, panjat kerusi, lompat sana, lompat sini, ya. So, itu menimbulkan masalah lah, ya. Selain dari itu, yang autisma yang saya perhatikan, sebab mungkin ada yang tak berapa tahu mengenai gejala autisma. So, antara gejala autisma yang saya rasa relevan lah dari segi masalah kesihatan mental ni adalah mereka perlukan kesamaan. Mereka susah terima perubahan, ya. Jadi saya ada ramai pesakit autisma yang lebih teruk, yang masa pandemik ni patutnya tak boleh keluar kan, tapi kena ibu bapa terpaksa bawa keluar ronda-ronda. Sebab kalau tidak, mereka akan mengamuk, ya. Jadi nasib baiklah saya rasa lepas tu keluar statement kata mereka yang ada anak keperluan khas boleh keluar, ya, bawa pergi taman ke apa ke, ya. Jadi ibu bapa lega lah. Kalau tidak, sebelum tu nak kena tunjuk kat OKU dekat polis, ya, polis tahan, ya, duk ronda yalah berjam-jam, kadang berkata-kata. Jadi itu satu isu yang saya nampak lah. Dan jadi mereka tak boleh faham kenapa tak boleh pergi sekolah, kenapa tak boleh keluar, kenapa tak boleh buat aktiviti, ya. So itu memang kita nampak lah, ya. Selain dari itu, dari segi sakit-sakit yang mengalami kebimbangan atau kemurungan, setengah rasa lega. Sebab mungkin dia rasa di sekolah lebih stres. Jadi bila tak sekolah, lega lah tak sekolah. Saya takut bila start sekolah nanti. So itu akan timbul masalah. Tapi ada setengah, so masalahnya di rumah. Jadi bila di rumah tak boleh keluar, so tambah murung lah, ya. Terutama kalau ada konflik dengan ibu bapa, ya. So itu satu masalah lah, ya. Okay. So sikit mengenai impak ke atas kanak-kanak yang keluarga berpendapatan rendah, ya. Sebab kita tema tahun ni adalah kesaksamaan kesihatan mental, ya. So kesaksamaan tu kalau satu mungkin yang berpendapatan rendah mungkin kurang penderahan mengenai bila nak dapatkan bantuan, ya. Kita tak tahu lah, ada setengah tu tahu, ya, tapi ada setengah tak tahu, ya. Tapi dari segi persekolahan dan juga impak, ya, yang berpendapatan rendah, mungkin masa ni ibu atau bapa hilang pekerjaan, so hilang dari segi ekonomi mungkin berkurangan, ya. Jadi kadang-kadang ibu atau bapa pun jadi tertekan, ya, dan ini menimbulkan masalah di rumah. Mungkin ibu bapa lebih sebab mereka tertekan, mereka marah pada anak-anak, ya. Dan so ada risiko didera oleh ibu bapa lah, ya. Dan selain dari itu, dari segi keperluan, ya, untuk belajar online. Jadi setengah ibu bapa mungkin tak mampu untuk
menyediakan bahan-bahan lah yang diperlukan untuk pelajaran online. Ya, jadi so akhir sekali mengenai impak ke atas kanak-kanak remaja adalah risiko keganasan dan penderaan. Ya, so kita lihat itu menjadi satu isu ya, sebab semua orang duduk di rumah. Ya, jadi bila duduk di rumah, tambah kalau ada masalah ekonomi, ya, ibu atau bapa tidak bekerja, ibu bapa tertekan. Kadang-kadang ibu atau bapa pun ada masalah kesihatan mental. Uh, jadi ini menimbulkan keadaan di rumah yang sangat penuh dengan konflik lah. Ya, dan mereka ibu bapa mungkin melepaskan kemarahan mereka kepada anak-anak mereka. Ya, so risiko penderaan memang lebih tinggi, dan ini menyebabkan bertambah risiko untuk menghadapi kebimbangan, kemurungan, ya, dan juga uh, cubaan untuk membunuh diri. Ya, bila kalau kemurungan tu terlalu teruk. Ya, so saya rasa itu antara impak pandemik ni terhadap kesihatan mental kanak-kanak dan remaja lah, dari segi persekolahan dan secara umum lah yang saya boleh ceritakan. Okey, begitulah tadi ulasan Dr. Annie mengenai kesan pandemik ini kepada kesihatan mental pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi saya sebagai seorang uh, pakar psikiatri yang merawat kanak-kanak dan remaja ni, memang kita nampak kesan ini terutamanya kepada pesakit-pesakit kanak-kanak dan remaja ini yang memang sudah mendapatkan rawatan. Mereka datang dan kita selalunya akan bertanya adakah mereka terkesan secara langsung. Dan antara lain saya suka nak menyentuh apa yang Dr. Anis telah nyatakan tadi berkenaan dengan isu keganasan rumah tangga. Bagaimana apabila ibu bapa yang juga terkesan dengan pandemik itu sendiri kena buang kerja ke ataupun berlaku kesukaran-kesukaran di tempat kerja, apabila mereka menghabiskan lebih masa di rumah, anak-anak pun terpaksa menghabiskan masa untuk mengikuti kelas online di rumah. Dan kita panggil ketidakharmonian rumah tangga apabila berlaku pergaduhan ibu dan bapa, dia sememangnya memberikan kesan langsung lah kepada fokus anak itu untuk belajar. Dan ada salah seorang pesakit saya ingin kongsikan, dia sedang mengikuti peperiksaan dan tiba-tiba ahli keluarganya bergaduh, sampai dia tak boleh nak beri fokus, sampai memberi kesan kepada uh, pencapaian akademik dia itu sendiri. So itu adalah sesuatu yang mungkin kita ketahui. Mungkin banyak lagi isu-isu yang mungkin kita tak nampak ataupun kita tak tidak dibawa ke hadapan kita. Okey. Uh, jadi sekarang kita nak beralih pula kepada Puan Siti, Puan Siti Aminah. Kita tahu berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Dr. Eni tadi, sememangnya pandemik itu sendiri telah memberi kesan kepada kesihatan mental pelajar-pelajar persekolahan. Apakah pendekatan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan bagi mengoptimumkan potensi pelajar ketika tempoh persekolahan mengikut kaedah PDPR ini, dan dalam masa yang sama memastikan kesihatan mental mereka tidak terjejas dengan beban tugasan dan cabaran-cabaran yang terkait dengan PDPR dan pandemik itu secara tidak langsung. Puan Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Jalil selaku pengantara program forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Eni Rahaiza, Ketua Jabatan Psikiatri Hospital Taiping. Terima kasih juga kepada Jabatan Psikiatri
Hospital Taiping kerana sudi menjemput dan berkolaborasi dengan unit hal ehwal murid PDPD Larut Matang dan Selama dalam forum pada pagi ini. Jadi saya akan cuba berkongsi sedikit ilmu lah berkenaan dengan perkara-perkara yang ingin dibincangkan pada hari ini. Jadi berkenaan dengan persoalan yang Dr. Jalil utarakan tadi, pendekatan yang diambil oleh KPM untuk mengoptimumkan potensi pelajar ketika tempoh persekolahan mengikut kaedah PDPR adalah dengan membekalkan manual kepada pelajar-pelajar, manual PDPR. Sebagaimana yang kita tahu, isu ini memang merupakan isu-isu yang kerap dibincangkan di peringkat kami. Ia merupakan salah satu top priority lah, dan memang keutamaan bagi kami untuk memastikan tahap kesihatan mental dan emosi murid sekolah sentiasa berada dalam keadaan baik walaupun dalam tempoh PDPR. Jadi berkenaan dengan perkara ini, KPM telah membekalkan satu modul pembelajaran dan pengajaran di rumah, yang di mana modul ini dikeluarkan memang mesra pengguna, di mana ibu bapa boleh membaca dan melihat arahan-arahan yang terdapat di dalam manual ini bagi membantu anak-anak melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru semasa tempoh PDPR inilah. Jadi untuk pelaksanaan ini, manual ini perlu memenuhi beberapa prinsip asas, dia di mana ada asas yang perlu dipenuhi, di mana murid tidak akan tercicir di dalam pembelajaran, memenuhi asas pembelajaran dan mengutamakan kesihatan, kesejahteraan emosi murid. Untuk makluman, modul PDPR ini yang dibekalkan oleh KPM memainkan peranan yang sangat penting, di mana ini ialah tugas ibu bapa sementara anak-anak masih berada di rumah. Ibu bapa akan memantau tugasan diberi sementara menunggu persekolahan dibuka. Jadi murid-murid ini akan belajar di rumah lah, ibu bapa akan memantau. Jadi untuk memudahkan pembelajaran ini berlaku di rumah, dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu 30 minit pembelajaran secara atas talian dan 30 minit lagi adalah tutorial. Dan disarankan supaya murid-murid ini tidak terlalu dibebankan dengan kerja-kerja yang banyak, mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Jadi sememangnya kita mengharapkanlah memang tiada orang lain lagi yang boleh membantu pihak sekolah untuk anak-anak ini melaksanakan tugasan yang diberi adalah ibu bapa. Jadi seperti yang telah kita dengar penjelasan daripada Dr. Annie tadi, keadaan ibu bapa yang ada yang terjejas pendapatan, kekurangan peranti, bukan sekadar kekurangan peranti tetapi kekurangan data internet juga. Memang ini sangat memberi kesan sampingan kepada emosi anak-anak itu sendiri. Jadi KPM sangat menyedari perkara ini dan mengambil usaha inisiatif untuk melaksanakan program sumbangan peranti. Ni ada syarikat-syarikat korporat, badan-badan NGO yang sudi bekerjasama memberi sumbangan peranti kepada anak-anak yang memerlukan ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, ada ibu bapa yang terjejas pendapatan daripada M40 kepada B40 secara tiba-tiba. Yang ada kerja, tiada pekerjaan. Memang sangat memberi kesan kepada anak-anak kita. Jadi langkah ini telah pun KPM ambil dengan melaksanakan program inisiatif sumbangan peranti. Terutama diberikan kepada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan. Kita tidak membekalkan peranti sahaja, tapi kita bekalkan juga data internet secara percuma. Jadi kami sangat berharap supaya sumbangan ini dapat digunakan sepenuhnya oleh anak-anak kita lah. Dan saya rasa dah pun mendapat respon daripada anak-anak kita yang sangat
sangat berterima kasih. Ya, ibu bapa pun ada memberikan respon, sangat berterima kasih kerana sebelum ini mereka terpaksa berkongsi peranti. Ya. Menunggu ibu bapa pulang dari kerja baru dapat siapkan tugasan diberi secara offline. Waktu malam baru hantar doktor kerja sekolah tu. Ibu bapa pun penat kan. Masa itulah anak-anak baru boleh buka telefon melihat tugasan yang diberi. Jadi dengan adanya sumbangan peranti ini dapat sedikit sebanyak meringankan beban ibu bapa dan juga murid-murid lah. Jadi itu antara inisiatif yang KPM ambil ya untuk mengatasi masalah anak-anak kita belajar di rumah. Jadi dalam masa yang sama bila kita lihat kesan emosi berkaitan dengan emosi murid-murid ini, KPM juga ada menjalankan satu program iaitu pelaksanaan saringan minda sihat bagi mengesan ataupun mengenal pasti isu berkaitan masalah emosi pada murid-murid ini. Jadi semua murid akan menjalani dan sudah pun menjalani ya sekarang ni saringan minda sihat fasa 1 ya telah pun dilaksanakan oleh guru bimbingan dan kaunseling. Jadi murid sekolah rendah dan sekolah menengah telah pun menjalaninya dan sekarang kita sedang mengenal pasti murid-murid yang terkesan emosinya dan melaksanakan bimbingan. Jadi itu doktor sedikit sebanyaklah penerangan berkenaan dengan isu yang pertama ni. Ya. Tapi kalau saya boleh tanyakan sedikit pendapat Puan Siti lah. Kita tadi Puan Siti cakap kementerian telah menetapkan satu modul yang boleh diikuti oleh pelajar-pelajar lah supaya mereka tidak keciciran dalam pelajaran. Tapi modul tu adakah setiap guru perlu mengikutnya secara kita panggil secara terus ataupun ada guru-guru yang akan mengubah suai modul tersebut mengikut kesesuaian. Sebab apa saya tanya soalan ni? Bila kita bertanya pelajar-pelajar ataupun pesakit yang datanglah kepada kami, ada yang mengadu bahawa tugasan ataupun kerja rumah yang mereka terima ketika PDPR adalah lebih membebankan berbanding jika mereka melalui proses pembelajaran secara fizikal. Jadi kalau macam Puan Siti boleh komen sikitlah pasal benda tu. Ya, modul ini memang telah direka khas, sebenarnya memang mesra pengguna ya, dan dia mesti menepati 3 prinsip asas dan salah satunya adalah mendekati murid dengan pelbagai cara. Jadi sekiranya mata pelajaran itu yang dirasakan amat susah, maka kreativiti guru diperlukan bagi meneruskan mata pelajaran inilah ya. Dia tidak semestinya kita laksanakan mata pelajaran itu sama seperti di dalam kelas. Kita boleh pelbagaikan teknik ya, boleh menggunakan video, boleh menggunakan infografik dan dengan pelbagai cara. Jadi saya sangat berharaplah sekiranya ada murid-murid yang mendengar perbincangan kita pada hari ini, sekiranya ada masalah untuk memahami, teruslah berhubung dengan cikgu, jangan senyap, jangan terus berdiam diri dan simpan masalah kamu yang tidak faham tentang mata pelajaran tu. Ya, kami di sekolah, guru-guru memang sangat perlukan respon daripada anak-anak. Sangat perlukan respon. Sekiranya rasa terganggu, rasa tidak faham ya, terutama murid sekolah menengah doktor. Sekolah rendah ni tak apa lagi kan. Di ibu bapa masih lagi boleh membantu kan. Tetapi bila di sekolah menengah ni memang anak-anak kita perlukan bimbingan yang orang kata 100% daripada guru. Jadi di sini bila di sekolah bersemuka tu dia dapat rujuk kawan-kawan, kalau tak dapat rujuk guru. Tetapi bila belajar sendiri di rumah, itu ialah inisiatif mereka. Memang dan juga ibu bapa lah kan. Tetapi memang masalah untuk membantu sekiranya ibu bapa itu kurang kemahiran ya, terutama dalam mata pelajaran teras kan. Jadi di sini saya ingin menyerulah pada anak-anak yang rasa tidak
tidak faham dengan mata pelajaran yang diajar pada minggu itu, hari itu, terus berhubung dengan guru walau macam mana cara Ya, sekalipun. ya, ya. Kami sedia membantu. Ya, jadi sememangnya modul yang dihasilkan oleh Mm-mm. Kementerian Pendidikan itu bertujuan Ya, untuk mengurangkan tekanan ya, kepada pelajar-pelajar dan juga kepada ibu bapa ya yang betul. sama-sama kadang-kadang sama-sama duduk untuk memastikan anak itu tidak ketinggalan, tidak Ya keciciran betul. dalam Betul pelajaran itulah. doktor. Okey, okey. Mhm. So kita berbalik kepada Dr. Eni pula untuk soalan pusingan kedua lah. Jadi Dr. Eni tadi telah mengulas berkenaan dengan impak ataupun kesan pandemik itu kepada kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. Jadi sebagai ibu bapa dan sebagai guru yang yalah, ibu bapa kebanyakan masa berada dengan anak-anak, mungkin guru-guru kerap berinteraksi dengan anak-anak ini mungkin melalui online, video online semasa tempoh PDPR itu. Apakah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan guru-guru ini untuk mengenal pasti anak-anak ataupun pelajar-pelajar yang menghadapi masalah ataupun isu kesihatan mental, supaya kita dapat kesan isu-isu kesihatan mental yang dihadapi oleh anak-anak ini lebih awal dan rawatan awal dapat diberikan sebelum ia menjadi sesuatu yang sukar untuk dirawat di kemudian hari. Okey Dr. Eni. Okay. Jadi dari segi gejala-gejala awal ya yang perlu dikenal pasti, antara sebab saya rasa yang dalam masa pandemik ni kebimbangan, keresahan mungkin salah satu gejala yang mungkin kerap kita lihat lah. Jadi kalau ibu bapa atau guru nampak kanak-kanak ni macam risau, uh, kerap macam bertanya, ya, macam saya sebut tadi masa awal, macam tahun lepas, mungkin lebih kepada COVID tu apa, uh, apa boleh jadi, ya. Jadi setengah kanak-kanak tu mungkin bertanya dengan cara biasa. Ya, Ya. tapi setengah tu kita nampak dia risau, dia jadi takut. Dan setengah dia boleh jadi macam kita panggil obsessive compulsive disorder. Dia was-was yang teruk. Jadi orang kata basuh tangan, dia basuh tangan sampai berpuluh-puluh kali pula. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang dia sampai jadi macam itulah, dia keterlaluan. Ya. Selain dari itu, uh, kita juga perlu peka lah. Kalau macam kita lihat kanak-kanak tu berubah dari segi tingkah laku dia. Yang sebelum ni dia ceria, dia mau sembang. Sekarang dia lebih pendiam. Ya, kurang nak bergaul. Kalau di rumah duduk dalam bilik je. Sebab macam-macam sebab ya duduk dalam bilik seorang-seorang tu, dia sebab sekarang dia punya orang kata excuse dia adalah nak kena belajar. Ya. Ya, tapi kadang bukan, dia kadang dia macam-macam kemungkinannya. Mungkin dia murung, dia tak nak cakap dengan orang. Mungkin dia melayari internet benda-benda yang tak sepatutnya. Ya, jadi itu kena kena peka lah, terutama bagi ibu bapa. Yang bagi guru-guru, saya rasa mungkin sebab masa kelas PDPR tu, kita nampak ada perubahan kanak-kanak tu. Mungkin masa sebelum pandemik, masa pergi sekolah, dia seorang yang mau bertanya, dia akan siapkan tugasan. Tapi bila dah PDPR ni, dia mungkin kadang tak hadir kelas pun, atau kalau hadir pun senyap je, ya, tak bagi respon. Bila bagi tugasan, tak hantar. Jadi itu mungkin benda-benda kita perlu, bagi guru-guru perlu macam fikirlah, ada masalah ni, ya. So perlu perlu peka lah. Tak semestinya kanak-kanak tu bagi tahu. Okey, setengah kanak-kanak boleh bagi tahu. Saya sedih, saya murung, saya bimbang, ya. Tapi setengah tu kita mungkin tak nampak, dia tak bagi tahu dan sukar untuk kita kenal pasti. Ya. Selain dari itu, mereka yang kanak-kanak remaja yang gejala dia dari segi gejala fizikal. Ya, so setengah orang bila dia stres atau dia bimbang, dia akan sakit perut, dia sakit kepala, dia muntah-muntah.
Ya, tapi bila kita periksa tak ada masalah fizikal. Ya, jadi setengah orang boleh menunjukkan gejala begitu. Ya, so kalau macam kita tengok kadang-kadang ni terutama kadang-kadang tu bila nak PDPR je, kalau dulu bila nak pergi sekolah, je pening kepala. Ya, kalau sekarang bila nak start PDPR je pening kepala. Ya, jadi itu mungkin ada masalah lah. Ya. Selain dari itu kanak-kanak atau remaja mungkin kita nampak dia dah kurang membuat aktiviti kegemaran. Ya. So dia lebih suka mungkin dia menung, dia diam dan dia tak suka dah, tak enjoy. Macam kalau dulu suka melukis ke, suka tengok TV ke, sekarang dah tak berminat. Ya. So itu antara gejala-gejala yang mungkin awal, ya. Tapi yang lebih teruk, ya, yang sebab kita tak naklah tubuh dah teruk kan, ya. Sebab kadang-kadang okay, saya nak sebut sikitlah stigma, ya, stigma untuk membawa anak-anak, tak kira okay, untuk orang dewasa tu pun ada. Tapi dari segi kanak-kanak dan remaja, sebab saya dah lama kecimpung dalam bahagian ni. Jadi kadang-kadang sekarang ni kita dapati remaja terutamanya lebih ada kesedaran. So remaja nak datang jumpa pakar psikiatri, dia dah Google, dia dah tengok gejala dia dah diagnose diri dia sendiri, dan kadang-kadang tu betul apa yang dia diagnose. Dia so kadang tu dia sendiri cuba dapatkan bantuan, sebab bila dia bagi tahu ibu bapa, saya ada masalah, saya nak jumpa pakar psikiatri. Kadang-kadang ibu bapa yang mungkin okeylah ada kesedaran, tak semestinya ada pendidikan, ya. Kadang ada pendidikan tapi tak ada kesedaran. Betul. Ya. Jadi ada kesedaran, mereka okey. Bila sembang-sembang, betul budak ni nampak ada masalah. So mereka setuju bahawa jumpa pakar psikiatri kanak-kanak, ya. Tapi kadang-kadang ibu bapa tak setuju. Ya, mereka tak boleh terima. Mereka kata, "Alah, biasalah, semua orang sedih, semua orang bimbang." Tapi sebenarnya dia dah jadi satu penyakit. Ya. Jadi kalau kanak-kanak atau remaja tu sendiri dah rasa ini lain, ini bukan dia yang dulu, ibu bapa harus dengar lah. Ya, sebab remaja tu dia tahulah, kanak-kanak atau remaja tu dia tahu apa yang dia tahu diri dia. So dia tahu ini lain, ini bukan sedih yang biasa. Ya. Jadi itu satu perkara yang penting lah saya rasa. So kalau sebab kita ada kes yang di mana remaja tu sendiri pergi klinik kesihatan dan dapatkan rujukan, jumpa datang sendiri. Saya ada pesakit yang datang dengan Grab. Dia datang sendiri dengan Grab, ya. Sebab ada yang ibu bapa tak tahu pun, ada yang ibu bapa tahu tapi tak nak datang, ya. Pergilah sendiri. Tapi okeylah juga, yang Ellie dia kata pergilah sendiri. Taklah kata jangan pergi, ya. Jadi saya harap ibu bapa lebih terbuka lah. Sebab kadang-kadang kanak-kanak dan remaja sekarang ni, mereka yang bagusnya internet ni, kadang mereka boleh cari benda yang betul lah. Kita harap mereka cari fakta yang betul. Ya, jadi bila dia tengok, oh okey, saya ada gejala ni, saya ada masalah ni. Ya, dan dia cuba dapatkan bantuan. Ya, jadi saya rasa itu satu benda yang penting saya nak sebutkan lah. Ya. Sampai saya dah lost track, hilang. Okey. Jadi so antara gejala yang serius, ya. So tadi saya cakap yang gejala ringan, tapi yang kalau serius, kalau memang kanak-kanak tu memang nampak murung, nampak sedih, dan ada yang mencederakan diri. Ya, kita tengok dalam pandemik ni, sebab mungkin kalau masa boleh sekolah, dia boleh jumpa kawan, boleh sembang kawan. So kalau stres, ada sokongan sosial, ya. Tapi banyak kita tengok sekarang ni, kawan tak ada, duk tengok media sosial, ya. Dan kadang ada setengah tu ada yang cederakan diri mereka lah. Tak semestinya niatnya untuk bunuh diri. Ada yang ada niat untuk bunuh diri, ada setengah tu niat dia untuk mengurangkan stres tu. Ya, jadi itu cara yang tak betul lah. Ya. So kalau ibu bapa perasan nampak macam ada kesan-kesan yang anak mereka ada macam cuba mencederakan diri, yang nampak stres,
jangan pandang remeh lah benda tu. Ya. Sebab mereka perlukan bantuan. Ya, at least kalau kita bantu mereka, kita harap dapat dirawat dan dapat pulih lah. Ya. So saya rasa itulah secara benda-benda yang mungkin ibu bapa dan guru perlu peka lah. Ya. Mungkin dari segi aspek guru tu kurang sikit lah sebab sebab masih PDPR kan. Tapi kalau nampak lain tu dah tak masuk, sebab saya ada pesakit yang pelajar cemerlang tapi dia jadi murung. So sekarang ni kerja semua tak buat. Kelas semua tak masuk. Ya. Jadi saya tanya, guru tak tanya ke? Kata guru tanya. Tapi mungkin guru, sebab mungkin ramai yang macam tu, sebab dia kata ramai yang tak masuk kelas. Jadi mungkin sebab setengah, ada banyak sebab yang tak masuk kelas kan. Setengah tu mungkin malas nak masuk kelas. Tapi ada yang mungkin ada masalah. Ya, jadi itulah saya rasa satu cabaran lah untuk guru-guru pun nak, kalau nak kejar, Ya. mungkin murid berapa puluh orang, ramai yang tak hadir, setengah tu saja-saja tak hadir. Ya, tapi mungkin ada segelintir yang sebenarnya ada masalah. Ya. Pasal tu mereka tak hadir. Ya. Okey, kita banyak cerita pasal stres di kalangan pelajar, tapi saya percaya guru-guru pun Ya, banyak juga yang stres, betul tak Puan Siti ya? Betul, sangat. Ya, tapi itulah memandangkan hari ini fokus kita adalah pelajar, jadi kita banyak akan bercakap tentang pelajar sajalah. Kita faham guru-guru pun sedang bertarung jugalah, bertarung untuk nak mengekalkan motivasi ya, untuk mendidik ataupun memberi sumbangan kepada generasi-generasi yang akan mewarisi negara kita pada masa akan datang. Saya suka tadi Cik Dr. Eni ada sebut tentang apa yang kita panggil sebagai help seeking behaviour ni, atau perilaku mendapatkan bantuan ini. Sebab saya pun sendiri sedar kejap kebelakangan ini remaja-remaja ataupun pelajar-pelajar kita ni mereka mempunyai banyak pendedahan berkenaan dengan isu-isu kesihatan mental, terutamanya melalui media-media sosial. Tapi masalahnya adalah media-media sosial yang mereka dapatkan maklumat berkenaan dengan kesihatan mental ni adalah satu platform yang tiada pemantauan. Mungkin ada isu-isu yang ataupun ada perkara-perkara yang dibangkitkan oleh individu-individu yang memang menderita masalah kesihatan mental, tapi mungkin perkongsian-perkongsian itu dalam bentuk yang tidak ada tapisan. Okey, sebagai contoh, ada kecenderungan sekarang Dr. Eni di mana remaja-remaja yang tertekan, mereka suka memuat naik gambar-gambar mereka mencederakan diri ataupun gambar-gambar yang itulah yang boleh merangsang atau trigger perilaku-perilaku tersebut kepada individu lain yang juga sedang menderita. Jadi kesedaran tu bagus, tapi saya rasa perlu ada pemantauan, perlu ada pemantauan terutamanya daripada ibu bapa. Ibu bapa pun stigma pun adalah satu benda yang kita semua tahu, yang kita pun kadang-kadang ni rasa bersalah juga kita nak bantu pelajar-pelajar yang memang nak dapatkan bantuan, dan kita tahu dia ada risiko, tapi bila ibu bapa menghalang sebab stigma tu tadi dia menghalang anak-anak untuk mendapatkan bantuan. Jadi kita pun sebagai seorang profesional, kita tak boleh nak membantu tanpa ada kebenaran daripada penjaga. Tapi mungkin itu peranan yang mungkin boleh dimainkan oleh kaunselor sekolah sebagai individu yang bertanggungjawab terhadap kesihatan mental pelajar-pelajar di sekolah. Jadi itu mungkin antara program akan datang yang kita akan jalankan bersama dengan pejabat pendidikan untuk melatih ataupun bersama-sama dengan kaunselor ini. Untuk melahirkan kaunselor-kaunselor yang boleh memberikan bantuan terbaik kepada pelajar-pelajar yang menderita isu kesihatan mental. Okey, seterusnya untuk Puan Siti Aminah tadi Puan ada sebut semasa menerangkan ataupun semasa menjawab soalan pertama tadi berkenaan dengan saringan minda sihat yang dijalankan terhadap pelajar-pelajar sekolah dalam tempoh hampir 2 tahun ini. Jadi kalau boleh Puan Siti kongsikan apakah dapatan-dapatan yang PPD ataupun Kementerian Pendidikan dapat hasil daripada ujian saringan itu,
Dan jika ada pelajar-pelajar yang mendapat markah-markah yang berada di luar kita panggil aras yang normal, apakah intervensi yang boleh diberikan ataupun telah diberikan kepada mereka ini. Okey, Puan Siti? Baik. Terima kasih Dr. Jalil. Jadi untuk menjawab persoalan ini, suka saya terangkan pelaksanaan saringan minda sihat ini terlebih dahululah. Jadi untuk melaksanakan program ini, apa yang perlu kita lakukan pada peringkat pertama ialah berkenaan dengan promosi. Kita promosi minda sihat di sekolah, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, ya. Ada pelbagai cara promosi. Kita sebarkan infografik, kita sebarkan audio, video, ya, dalam pelbagai platform. Kita jalankan kuis pengetahuan berkenaan dengan minda sihat ini. Ya, apa-apa saja info berkenaan dengan minda sihat ini kita perlu promosikan kepada semua murid. Ya, tak kira sekolah rendah ataupun sekolah menengah, memang semua lapisan murid kita perlu dedahkan tentang betapa pentingnya menjaga kesejahteraan emosi. Ya, jadi memang untuk peringkat fasa pertama sebelum saringan minda sihat ini dijalankan, kita ada jalankan pelbagai pertandingan, ya, mencipta video, mencipta poster, TikTok energizer, komik, infografik, supaya murid-murid ini pada peringkat awalnya akan mendapat informasi, akan mendapat maklumat apa dia minda sihat, ya, bagaimana nak menjaga kesejahteraan emosi murid. Jadi mereka transform maklumat yang mereka ada tu melalui pertandingan-pertandingan yang kita jalankan. Kebanyakan murid yang menyertai ini memang faham apa itu kesejahteraan emosi. Mereka faham, ya, apa dia amalan gaya hidup yang sihat. Jadi selepas promosi dijalankan, kita mulakan pelaksanaan saringan minda sihat ini, di mana semua murid, tak kira di sekolah rendah ataupun sekolah menengah, akan mengisi instrumen senarai semak keperluan murid. Ya. Ada beberapa item di dalam itu, di mana ada 5 faktor, ya, yang kita fokuskan, iaitu peribadi, keluarga, kawan-kawan, guru dan sekolah, serta kebergantungan kepada internet. Jadi item-item ini telah kita sediakan untuk mengenal pasti respon mereka terhadap faktor-faktor yang tadi itulah, 5 faktor tadi, ya. Jadi seterusnya, hasil daripada dapatan yang kita peroleh daripada pihak KPM, ya, kami dapati selama 2 tahun pendekatan ini, ya, kita dapati kesannya lah, terutama di segi PDPR, ya, selepas melaksanakan saringan minda sihat itu memang memberi impak yang positif lah, di samping ada juga kesan-kesan sampingan, ya. Yang pertamanya, perubahan ketara yang kita dapat lihat ialah kemahiran penggunaan ICT, ya, sama ada murid ataupun guru itu sendiri. Daripada pembelajaran bersemuka di dalam kelas yang kurang menggunakan IT, sekarang ni bila berada di rumah, PDPR, proses PDPR berlaku, murid-murid dan guru mencari maklumat ataupun bahan melalui aplikasi ataupun internet, ya. Mereka mahu tidak mahu memang akan menggunakan secara maksimum internet itu untuk proses mencari bahan-bahan maklumat, ya. Memang akan terdedah lah, ya. Jadi perbincangan mesyuarat pun yang sebelum ini Google Meet itu hanya dipelopori oleh golongan-golongan korporat ataupun jabatan di peringkat tertinggi. Sekarang pihak sekolah, ibu bapa, malahan mesyuarat PIBG sendiri pun telah menggunakan Google Meet. Jadi di situ kita tengok betapa kebergantungan kepada internet tu memang sangat tinggi, ya, di pelbagai lapisan. Jadi itu ialah impak pertama lah, ya. Jadi dan hasil murid juga kita persembahkan dalam bentuk multimedia dan dipersembahkan secara atas talian. Ini memang satu fenomena yang barulah pada kita dan kita pun dah terbiasa dengannya. Jadi selepas kita jalankan saringan minda sihat, ya, guru bimbingan dan kaunseling dapat kenal pasti murid-murid yang
terkesan emosinya, ya. Jadi di situlah ya, selepas mengisi instrumen senarai semak keperluan murid itu, senarai semak pengurusan emosi, kita dapat kenal pasti tahap kemurungan murid. Sama ada murid itu berada di tahap yang normal, mengalami kemurungan yang ringan, sederhana, teruk ataupun sangat teruk. Jadi selepas ini, selepas intervensi itu dilaksanakan, minta maaf, selepas kenal pasti itu, masalah berkaitan dengan emosi murid itu dapat dikenal pasti, guru bimbingan dan kaunseling akan melaksanakan intervensi umum dan juga intervensi khusus, ya. Jadi untuk intervensi umum ni beberapa aktiviti lah yang telah kita lakukan, ya. Contohnya psikopendidikan. Di dalam psikopendidikan ini murid-murid, guru-guru didedahkan dengan pelbagai info berkenaan dengan kesejahteraan mental melalui webinar, melalui taklimat, ya, melalui bahan bacaan. Itu antara intervensi umum yang kita laksanakan dan telah pun kita laksanakan ni selepas saringan Minda Sihat 1 ni. Ada pelbagai aktiviti di daerah LMS ini yang dijalankan dengan kerjasama Majlis Guru Kaunseling Daerah, Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah, bersama-sama dengan unit HEM telah laksanakannya. Okey. Selain itu, guru bimbingan dan kaunseling akan kerap menghubung murid untuk menasihatkan mereka terus melakukan amalan gaya hidup yang sihat. Jadi murid-murid yang berada di tahap yang normal ataupun kemurungannya sangat ringan, hanya memerlukan intervensi umum, ya. Dan yang selebihnya, bila kita dapat kenal pasti murid-murid ini ada kemurungan yang agak teruk dan agak sederhana dan teruk, okey, kita akan laksanakan intervensi khusus, ya. Dalam intervensi khusus ni, guru bimbingan kaunseling akan laksanakan sokongan psikososial, akan melaksanakan program pembugaran emosi, dengan menghubung murid-murid ini, ya, sebab kita tak dapat bersemuka. Kita tak dapat, guru bimbingan dan kaunseling tidak dapat membuat sesi kaunseling, hanya boleh menghubung murid melalui telefon ataupun grup WhatsApp, kan. Jadi guru bimbingan kaunseling melakukan sesi bimbingan secara individu dan berkumpulan, bergantung kepada isu-isu yang mereka hadapi, ya. Jadi sesi bimbingan dan kaunseling ini dilakukan berdasarkan modul-modul yang dibekalkan oleh KPM. Ya, ada pelbagai modul dibekalkan. Jadi modul itulah yang mereka lakukan untuk intervensi membimbing murid-murid yang terkesan emosinya, yang telah kita kenal pasti. Namun begitu, doktor, ada murid-murid yang kemurungannya sangat teruk, ya. Ada kemurungannya sangat teruk, selepas melakukan beberapa bimbingan, masih lagi berada di tahap yang sama. Ya, jadi di sini konsultasi dengan ibu bapa sangat penting. Dan memang kita akan panggillah ibu bapa bersama pentadbir sekolah menjelaskan tentang kedudukan anak-anak mereka ni. Dan di sini peranan pentadbir itu untuk memujuk ataupun menerangkan kedudukan anak mereka supaya dirujuk kepada pakar yang lebih profesional lah dalam bidang ini, ya. Seperti pegawai kesihatan, klinik, dan ataupun lebih tepat lagi saya rujuk pada jabatan psikiatrik, kerana limitasi guru bimbingan dan kaunseling itu sendiri. Mereka tiada kemahiran untuk mendiagnose kemurungan itu dengan lebih dalam. Jadi di sini kami sangat mengharapkan agar dapat kerjasama daripada Jabatan Psikiatrik supaya dapat bantu pihak kami lah untuk menangani masalah anak-anak yang kemurungan yang sangat teruk ini. Jadi doktor, selalunya selepas guru bimbingan dan kaunseling dapat kenal pasti anak-anak yang mengalami masalah ataupun kemerosotan emosi yang sangat teruk ini, laporan akan dibuat dan menghantar ke unit haluan murid Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama, dan menjadi tanggungjawab pentadbir sekolah untuk menasihatkan agar anak ini dibawa berjumpa dengan pakar perubatan ataupun dengan lebih tepat Jabatan Psikiatrik. Jadi di situlah tugas
kami di pihak sekolah berakhir dengan menyerahkan anak ini kepada Jabatan Psikiatrik. Dan selebihnya follow up lah. Dan bimbingan tetap juga dilakukan. Sekiranya murid ini balik ke rumah kan, kami tetap buat follow up dengan murid-murid ini. Ya, itu doktor. So bukan mudah ya sebenarnya Ya. guru-guru kaunseling apa ni, yalah pentadbir-pentadbir sekolah nak menjalankan intervensi, buat saringan dan menjalankan intervensi because of sebab kekangan-kekangan dari segi sekarang ini. yalah kekangan dari segi nak berhadapan dengan pelajar. Kadang-kadang kita telefon tak angkat, cuba nak hubungi tak dapat apa semua kan. So yalah kita fahamlah kenapa kadang-kadang setengah-setengah pelajar tu dia tercicir dari segi yalah dari segi bagaimana kita nak mengesan ataupun membantu pelajar-pelajar yang terkesan dengan keadaan pandemik yang melanda sekarang ini. Okey, Puan Siti, terima kasih ya. Sama-sama. So sekarang kita sudah sampai ke pusingan yang terakhir lah. Pusingan terakhir. Okey, Dr. Eni. Pandemik. Sekarang ni kita telah mencapai satu fasa yang boleh dikatakan fasa pemulihan lah. Mungkin di mana dalam masa yang terdekat mungkin kita sudah boleh menetas negeri dan aktiviti-aktiviti sosial, aktiviti-aktiviti perniagaan mungkin akan kembali seperti sedia kala. Tapi sepanjang 2 tahun ini apa yang kita lihat, ini bukan pertama kali kita merasakan yang kita berada dalam keadaan yang pulih kan. Mungkin kita tak tahu, kita mendoakan yang terbaik sebenarnya, tapi kita pun tak tahu sama ada keadaan yang pulih itu akan berterusan ataupun kita akan kembali dalam fasa di mana kita sekolah akan kembali berada dalam situasi PDPR kan, ataupun yalah kita pun tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Jadi daripada Dr. Eni, apakah yang Dr. Eni boleh nasihatkan ibu bapa dan guru-guru dan masyarakat umum boleh bantu pelajar-pelajar persekolahan ini untuk menghadapi PDPR, walaupun ada sekolah yang sudah kembali menjalani PMP, proses pembelajaran dan pembelajaran dalam cara berhadapan, tapi banyak lagi yang masih lagi melalui proses PDPR. Dan juga mungkin Dr. Eni boleh sentuh juga bagaimana pula kita nak membantu pelajar-pelajar yang sudah mula kembali melalui proses pembelajaran fizikal ini. Okey, Dr. Eni, kalau boleh ulas. Jadi macam Dr. Jalil cakap tadi lah, sekarang ni kita dah start ya, pelan-pelan ada yang dah start pergi sekolah. Minggu ni ada pesakit saya yang dah pergi sekolah. Tapi nasib baik alhamdulillah yang pergi sekolah, yang saya jumpa semua happy, suka pergi sekolah. Saya tak tahu dah. Lepas ni saya tak tahulah. Tapi itulah sekarang kita, so mungkin ada ibu bapa yang ada anak yang pergi sekolah dan ada anak yang PDPR kan. Jadi saya cerita mengenai dua-dua lah, dari segi aspek apa ibu bapa boleh bantu yang pergi sekolah, yang tak pergi sekolah, yang masih PDPR dan yang pergi sekolah, dan juga dari segi guru-guru, apa yang guru-guru boleh bantulah. Dari so kalau yang kedua-duanya lah, yang PDPR atau pergi sekolah secara fizikal, saya rasa yang paling penting ibu bapa perlu beri perhatian positif lah ya. So bantu, macam sekarang saya rasa ramai ibu bapa dah ialah terpaksa. Ramai juga ibu bapa yang komplain kat saya ni dah lama tinggal sekolah, sekarang ni kena tolong. Memang mungkin satu tekanan jugalah bagi mereka ya. Tapi cuba ya, kita cuba yang terbaik ya. Jadi mungkin kadang-kadang ibu bapa pun macam kena pergi sekolah balik lah kan, kena belajar balik untuk support, beri sokongan kepada anak-anak mereka ya. Dan juga untuk memberi keyakinan ya, sebab tadi kita cerita mengenai macam ketidaktentuan ya buat masa ni. Selain dari itu, yang masih PDPR saya rasa paling penting, sebab kita sebut mengenai penggunaan internet, mengenai rutin yang dah huru-hara, saya rasa ibu bapa perlu pantau ya. Itu sangat penting, pemantauan ibu bapa
Bukan saja aspek betul satu, dia belajar dengan betul. Selain itu, apa yang dilayari. Mungkin kadang-kadang tu tengah-tengah PDPR pun ada yang layar benda lain, kan nak buat benda lain. Ya, so kena pantau lah. Ya, sebab kita risau. Takut kita tak tahu apa yang kanak-kanak dan remaja ni boleh apa ni lah terjebak ya. Jadi selain dari itu, untuk mereka yang dah start akan mula pergi sekolah, terutama kalau yang mungkin lebih kecil lah buat yang remaja pun, kadang ibu bapa kena ingatkan lah mengenai penjagaan SOP. So ibu bapa pun perlu beri contoh yang baik lah. Sebab kadang kita kata pakai mask, tapi kadang ada juga orang yang saya faham macam kami ni memang pakai mask, saya dah biasa. Tak pakai mask tu saya rasa luar biasa. Tapi bagi orang yang mungkin kebanyakan masa ada di rumah, selalu tak pakai mask. Jadi memang ramai nanti ibu bapa datang jumpa saya je buka mask. Saya bilang kenapa jumpa doktor buka mask? Ya. Jadi sebab tak biasa. Bagi saya ini satu kebiasaan. Saya kerja dari pukul 8 sampai pukul 5. Kebanyakan masa tu saya akan mask, dua mask lagi. Ya, jadi so ibu bapa main peranan lah, sebab kanak-kanak dan remaja ni akan pergi sekolah. Memang kita harap dah vaksin, risiko kita kurang ya untuk jangkitan, tapi bukan kosong ya. Jadi ibu bapa kena tekankan kepada dan guru bila supaya nak pergi sekolah kan. Jadi tekankan kena juga pakai mask, kena jaga penjarakan ya. So itu saya rasa penting lah ya. Selain dari itu ibu bapa perlu ada aktiviti bersama lah dengan anak-anak ya. Jadi buat aktiviti bersama-sama, berikan masa untuk anak-anak luahkan ya kalau ada masalah, kalau ada benda yang dia rasa menekan ya, so dia dapat menceritakan ya. Dan galakkan interaksi dengan rakan-rakan. Mungkin sekarang tak boleh interaksi berdepan lagi. Tapi at least berkomunikasi lah. Sebab saya ada bersakit yang remaja, dia kata saya dah tak tahu nak cakap dengan orang. Dia kata sebab dah lama tak pergi sekolah. Ya. Jadi dah macam, dan di rumah dia so dia anak seorang ya. Jadi dia tak ada siapa sangatlah nak berkomunikasi ya. Jadi galakkan itulah interaksi dengan rakan-rakan lah. Jadi saya tu ibu bapa perlu jaga kesihatan mental mereka jugalah ya. Sebab ini memang dah 2 tahun, semua orang memang terkesan. So ibu bapa pun terkesan jugalah ya. Ada ibu bapa yang memang tertekan, yang mungkin menghadapi kemurungan atau kebimbangan ya. So dari aspek peranan guru, dari segi PDPR, kalau PDPR sambung, mungkin saya dah cerita tadilah. Saya rasa aspek apa yang perlu macam berhati-hati atau berjaga dengan murid-murid yang mungkin masa PDPR tu nampak dah tak bagi macam tak minat ya. So itu antara benda-benda yang perlu diberi perhatian untuk yang mula sekolah ya. Sebab kita boleh nampak okey, yang seronok pergi sekolah okeylah, tak ada masalah lah kan. Tapi yang akan ada masalah, so mungkin guru-guru kena mungkin beri perhatian sikit, terutama yang tak nak datang sekolah ya, sebab dah lama tak pergi sekolah, atau mungkin pada dia lebih stres pergi sekolah. Mungkin ada sama ada dari segi masalah dia sendiri, mungkin dia seorang pembimbang. Jadi bila pergi sekolah tu, itu satu kebimbangan bagi dia untuk menghadapi orang. Dah lama tak hadapi rakan-rakan, tak hadapi guru. So satu tekanan untuk dia start balik ya, nak berhadapan dengan orang. Atau mungkin ada masalah di sekolah, mungkin ada pembuli di sekolah ya, yang menyebabkan dia takut bila pergi sekolah nanti dia akan jumpa pembuli dia
ya. Jadi so guru-guru saya harap dapat beri perhatian lah. Kalau ada isu-isu macam tu, kena hubungi berapa dan tengok sama ada perlu rujukan lah, ya, pada kami. Lagi satu yang saya nak cerita ialah dari aspek penderaan, ya. Sebab kadang-kadang sebab budak-budak ni kanak-kanak remaja kita, yang pelajar-pelajar kita dah duduk rumah lama, ya. Jadi tadi kita cerita mengenai risiko penderaan lebih tinggi sebab semua duduk di rumah. So penderaan boleh berlaku, penderaan fizikal, emosi, seksual, semua boleh berlaku, ya, di rumah. Jadi kadang bila datang ke sekolah, itulah masanya kanak-kanak dan remaja ni, inilah orang yang dipercaya, orang dewasa ini boleh percaya, yang dia boleh Ya. cerita. Jadi mungkin ini orang pertama yang dia rasa dia selamat nak cerita. Jadi saya harap guru-guru dapat bersedialah, ya, kalau ada yang mendedahkan, ya, ada isu penderaan semasa di rumah. So perlu mengambil serius. Dan bukanlah, sebab memang bukan tugas guru untuk siasat. Dia bukan jadi polis, bukan nak siasat atau nak berhadapan dengan ibu bapa yang didakwa mendera tu, ya. Tapi dengar luahan kanak-kanak tu dan mungkin rujuk kepada pelindung kanak-kanak lah tu dari Jabatan Kebajikan Masyarakat, ya. So itu tugas mereka untuk menjalankan siasatan, ya. Tapi so yang penting jangan macam taklah, macam kadang kita ada, yalah, kita tak nak dengar lah benda-benda yang kita rasa macam menekankan ke, macam tak sedap, ya. Tapi lah, sebab hidup ni kita tak boleh nak nafikan lah, macam-macam benda boleh berlaku yang mungkin kita rasa tak patut berlaku pun boleh berlaku, ya. Jadi saya harap guru-guru dapat peka pasal ni lah, sebab memang saya rasa dari segi statistik pun memang penderaan bertambah semasa pandemik ni, ya. Sebab logik lah kan, sebab memang kat rumah je, so tak ada masa untuk keluar, untuk so memang kalau rumah tu tak selamat, memang lebih tak selamat lah bila pandemik ni, ya. Jadi itu satu yang saya nak tekankan lah, ya, sebab saya rasa itu aspek yang sangat penting lah, ya. Dan memberi kesan besar kepada kesihatan mental kanak-kanak dan remaja, ya. Jadi selain dari itu, guru-guru pun kena jaga kesihatan mental mereka sendiri, ya. Sebab saya tahu guru-guru pun stres, ya. Tiba-tiba macam yang mana tak pandai internet, ICT, tiba-tiba kena pandai ICT, nak kena buat kelas PDPR, di mana kadang memang susah, bukan senang nak tarik minat, ya, kanak-kanak dan remaja, ya. So nak kena kreatif, kena cuba mendidik anak-anak ni dengan sebaik mungkin dalam keadaan yang serba kekurangan lah. Memang maksud saya serba kekurangan, memanglah kita ada teknologi tinggi, tapi saya rasa yang paling baik masih fizikal kan, face to face. Bila kita cakap macam ni, bila kita, ya, macam kita buat forum ni, bukan saya pun tak pasti ada orang dengar ke, orang dengar ke, orang tak dengar ke, orang faham ke apa yang saya cakap, ya. Jadi saya rasa sama juga macam guru-guru pun macam tu juga kan, bila buat PDPR tu ada ke di sebalik sebab macam kami meeting kat lah, bila meeting tu semua gelap je kan, skrin gelap je, sini tidur ke apa ke, kita pun tak tahu kan, ya. Jadi saya rasa guru-guru pun ada ni lah, tertekan, ya, dengan situasi yang sekarang. Ya, macam kita sebut tadi lah, semua orang ada kesannya, ya, sama ada kecil atau besar. Jadi setiap orang ada terkesan, ya. Okey, so saya rasa itu sedikit sebanyak mengenai apa yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dan guru lah. Ya. Sebenarnya Dr. Eni kan, saya rasa kita ada beberapa kes, ya, yang mana di mana berlaku penderaan seksual, penderaan fizikal, dan guru-guru, ada beberapa guru kaunseling kita yang berdedikasi ni
membantu Mhm. membantu pelajar, membawa mereka ke buat laporan polis, membawa anak-anak yang terkesan ni untuk mendapatkan rawatan sebab lepas berlaku penderaan tersebut, anak-anak ini mungkin terkesan dari segi berlaku kemurungan kan. So cabaslah kepada guru-guru kaunseling ataupun mana-mana guru secara umum lah yang berdedikasi, yang rasa ingin membantu anak-anak ini. Yang kalau mungkin guru-guru ni tidak cakna, tidak ada rasa untuk membantu, mungkin masa depan anak-anak ini lebih terkesan ataupun lebih gelap lah berbanding kalau rawatan itu didapat awal. Okey. Uh, jadi pusingan terakhir untuk Puan Siti, soalan yang sama lebih kurang jugalah. So apakah cadangan dan nasihat yang diberikan khusus kepada ibu bapa dan warga pendidik bagi memastikan anak-anak usia persekolahan dapat meneruskan tempoh PDPR tanpa menyebabkan kemerosotan kesihatan mental mereka. Dan mungkin kita tambah sikitlah, mungkin kepada setiap anak-anak pelajar-pelajar yang dah sudah memulakan persekolahan fizikal, so apa juga nasihat yang boleh diberikan kepada mereka. Okey, Puan Siti. Baik, terima kasih Dr. Jalil. Ya, berkenaan dengan perkara yang terakhir ini ya, memang kita sedia maklumlah tempoh pandemik yang kita hadapi ini memang bukan sesuatu yang mudah bagi semua pihak. Bukan sekadar ibu bapa, murid, guru juga terkesan ya. Semua pihak lah, semua lapisan masyarakat. So di sini kita dapat lihat pelbagai perkara kesan sampingannya, dan apa yang perlu saya boleh katakan di sini ialah kerjasama daripada pelbagai pihak ya dalam memberi komitmen untuk mengatasi, mengharungi cabaran ini bersama-sama. Ya, bukan sekadar pihak kerajaan saja, tapi badan-badan korporat, semua lapisan masyarakat berganding bahu untuk melaksanakan dan memastikan agenda pendidikan dalam norma baru ini terus dilaksanakan. Jadi bagi rakan pendidik di luar sana, seruan saya ialah teruskan perjuangan untuk membantu anak-anak dalam pelbagai cara. Tidak kita nafikanlah, memang ramai guru yang telah mengorbankan banyak masa, malahan wang ringgit untuk menyediakan kemudahan bagi anak-anak di rumah menyertai PDPR ya. Ada yang sanggup start motor ya, meredah hutan, menghantar modul dalam waktu hujan panas. Ada juga yang sanggup menziarah anak-anak yang memerlukan keputusan bekalan makanan. Ya, itu memang tugas guru lah, yang memang saya sendiri dapat laporan, dapat gambar ya. Mereka sediakan pelaporan lah, pihak sekolah menghantar. Memang sangat besar pengumadan mereka ni ya. Bukan sekadar memastikan kesejahteraan emosi murid ini terjaga, tetapi kelangsungan hidup mereka juga ya. Memang pihak sekolah amat ambil berat ya, sebab kami faham golongan-golongan ini memang sangat memerlukan perhatian yang lebih lah ya. Jadi insya-Allah pelbagai bantuan alhamdulillah memang datang menderu-deru doktor ya. Pelbagai bantuan dari pelbagai sudut yang datang untuk membantu anak-anak ini ya, keluarga ini. Jadi apa yang boleh saya nyatakan di sini untuk ibu bapa, teruslah prihatin terhadap keperluan anak-anak ya, mengikut kemampuan tuan puan sendirilah ya. Anak-anak memang perlu didekati seperti yang doktor ini terangkan tadi, dan saya sangat bersetuju. Mereka juga mempunyai naluri dan perasaan. Sekiranya ibu bapa terjejas ya dengan pendapatan apa-apa saja, kalau boleh janganlah disalurkan kepada anak-anak kan. Mereka juga mempunyai emosi dan terkesan emosinya akibat daripada emosi kita yang terjejas tadi, yang mereka juga turut merasakan. Jadi di situlah keprihatinan ibu bapa yang perlu kita perhatikan ya. Jadi seperti yang doktor ini telah terangkan tadi ya, saya suka ulanglah, sebab perkara ni benda yang baik, kita ulang banyak kali. Dia peka terhadap perubahan tingkah laku anak-anak ya, sama ada ibu bapa ataupun guru.
Sekiranya anak-anak itu menunjukkan tingkah laku yang berbeza, cepatlah berhubung dengan mereka yang lebih mahir, berhubung dengan guru-guru, dan begitu juga guru-guru sekiranya mendapati murid mereka tu menunjukkan sesuatu perubahan yang lain ketika menghadiri PDPR ataupun kerap tidak hadir PDPR, hubungilah anak murid dengan segera. Sekiranya ibu bapa mendapati anak-anak tidak menghadiri PDPR, tanyalah. Tanyalah apa kehendak mereka, apa yang mereka alami. Jadi ambil kesempatan untuk bina hubungan dengan anak-anak. Pada waktu ini, walaupun kita rasa emosi kita memang tak stabil dengan pelbagai kesan yang mendampingi kita, tapi sebagai kita orang dewasa, kematangan fikiran itu saya rasa sangat penting. Sama-samalah kita mengharungi cabaran pandemik ini, ya, dan teruslah memberi sokongan emosi kepada anak-anak, terutamanya yang masih kecil, ya, yang sekolah menengah, apalagi yang dah remaja kan doktor. Mereka memang sangat perlukan seseorang untuk berkongsi luahan perasaan, berkongsi masalah, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi kan. Jadi di sini akhir sekali saya ingin menyatakanlah, bukan semua pihak, maksud saya di sini semua pihak telah bekerjasama, ya. Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, PDRM, berusaha memastikan rakyat Malaysia ini dapat menjalani kehidupan dengan selesa lah, mengharungi pandemik ini. Bagi anak-anak yang telah memulakan persekolahan secara bersemuka, nasihat saya teruskan mengamalkan SOP. Kita masih belum menang. Sekiranya kita lalai, kita leka, maka kita akan tetap berada di dalam pandemik ini selama-lamanya. Jadi itu saja doktor. Saya doakan semoga kita semua terus tabah, terus cekal menghadapi pandemik ini bersama-sama. Terima kasih doktor. Okey, begitulah tadi 1.5 jam perbincangan kita dalam forum kesan pandemik ke atas kesihatan mental pelajar sekolah. Banyak saya sendiri, banyak juga saya maklumat yang saya dapat hari ini, terutamanya daripada wakil pejabat pendidikan, dari segi usaha-usaha yang mereka lakukan ke atas pelajar-pelajar yang terkesan secara langsung atau tidak langsung dengan situasi pandemik yang melanda ini. Dan kita pun, saya, Dr. Annie dan Puan Siti pun sudah merancang beberapa aktiviti khusus untuk para kaunselor, untuk pelajar-pelajar, di mana saya harap kerjasama di antara Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental ini dan pejabat pendidikan melalui bahagian hal ehwal murid PPD akan dapat sama-sama membantu pelajar-pelajar secara keseluruhannya lah di daerah Larut Matang dan selama ini, agar kesihatan mental mereka lebih terjamin, dan dengan kesihatan mental yang sihat, yang utuh, jadi kemampuan akademik mereka pun akan menjadi lebih baik. Okey, saya rasa tiada soalan daripada kita punya audience. Kalau ada audiens yang ingin bertanyakan soalan ataupun nak memberikan komen kepada panelis kita, boleh kita bagi dalam beberapa minit lah kalau ada. Okey. Sebelum tu, kalau Dr. Annie ada apa-apa kata akhir berkenaan dengan topik kita pada hari ini? Okey. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Puan Siti kerana hadir hari ini. Dr. Jalil kerana usaha beliau untuk menjayakan program kita, dan saya harap forum kita hari ini dapat membuka minda lah ibu bapa, guru. Saya tak pasti ada anak-anak yang ada ikuti forum ni, saya harap adalah tak kira lah sesiapa sahaja yang mengikuti forum ni yang dapat sedikit idea lah, ya. Mungkin mereka baru faham yang ibu bapa atau guru, anak ni ada masalah ni sebenarnya, ya, dan mungkin tak perasan, ya. Jadi kalau dapat macam tu pun okey lah pada saya, sebab tema kita adalah
kesekssamaan kesihatan mental. Jadi maksudnya semua orang patut dapat akses, dapat bantuan. Ya. So kalau ibu bapa, mungkin ibu bapa tak ikuti forum, guru-guru yang ikuti forum hari ni mungkin macam ini masalah kesihatan mental. Mungkin boleh bagi tahu ibu bapa. Jadi dengan cara tu walaupun mungkin ibu bapa yang mungkin tak berpeluang mengikuti kita, mungkin sebab tiada masa atau tiada kemudahan untuk ikuti, atau memang setengah orang tak ada Facebook pun, tak minat nak Facebook pun kan. Jadi sekurang-kurangnya saya harap dengan cara kita buat forum ni akan tersebar mesej ni, dan lebih ramai anak-anak yang dapat manfaat, dapat bantuan awal, dan bukan bila dah terlambat lah. Jadi so selamat menyambut bulan Oktober adalah bulan kesihatan mental sedunia. So esok hari kesihatan mental sedunia. Jadi saya harap semua orang menjaga kesihatan mental masing-masing, sentiasa ingat untuk beri diri kita masa untuk rehat, untuk bertenang, dan kita doakan supaya pandemik ni kata reda lah. Jadi mungkin tak hilang tapi reda, dan kita dapat pulang sekurang-kurangnya at least hampir kepada kehidupan kita sebelum pandemik ni. So itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Puan Siti, kalau ada apa kata-kata akhir sebelum kita tamatkan program hari ini? Terima kasih ya. Pertama kali memang ucapan setinggi-tinggi terima kasih lah diucapkan kepada Dr. Jalil dan juga Dr. Edi, dan juga kepada Jabatan Psikiatri kerana memberi peluang kepada unit Halimah Murid, Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang dan Selama untuk berkongsi sedikit input dan menerima input daripada doktor berdua yang memang pakar psikiatri, yang saya rasa ilmu yang saya dapat pada hari ini memang sangat bermanfaat. Dan suka saya ingatkan di sini kepada ibu bapa, anda di sana, di luar sana tidak bersendirian dengan anak-anak, begitu juga dengan guru-guru. Anda tidak bersendirian mendidik anak-anak. Peluang yang kami sediakan sama ada di KKM sendiri, Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan, adalah untuk membantu anda semua. Jadi saya harap perkara ini sekiranya ada isu perlukan bantuan, teruslah suarakan keinginan anda ataupun masalah itu kepada mereka yang sedia membantu. Kami sedia membantu di sini ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini dapatlah kita sedikit sebanyak ilmu yang dapat dikongsikan. Jadi saya memang mengharapkan kerjasama daripada Dr. Jalil dan juga Dr. Eni membantu guru bimbingan dan kaunseling daerah Larut Matang dan Selama di dalam ilmu bagaimana untuk mengatasi ataupun mengesan masalah emosi murid ini. Kami memang perlukan dan dahagakan ilmu daripada doktor. Jadi insya-Allah sekiranya ada peluang kerjasama ni, kita akan teruskan doktor sampai bila-bila pun. Insya-Allah. Jadi akhir kata daripada saya, alhamdulillah, terima kasih di atas perkongsian ilmu ini. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasihlah Puan Siti kerana sudi meluangkan masa hari cuti hari Sabtu ni untuk sama-sama dengan kita untuk membincangkan topik yang saya rasa sangat signifikan lah, sangat penting terutamanya kepada golongan kanak-kanak dan remaja persekolahan. Di saat-saat akhir ni kita ada satu soalan Dr. Eni. Soalan ni mungkin ditujukan kepada Dr. Eni lah, daripada Ali Omar. Soalan ni agak umum, agak general. Assalam, saya ada pertanyaan. Sekiranya seseorang yang bermasalah mental, apa yang seharusnya step untuk penyelesaiannya? Terima kasih. So macam mana Dr. Eni? Okey. Jadi soalan ni agak umum lah. Umum. Jadi saya cuba jawab secara umum. Kalau tuan yang bertanya atau tuan rasa ahli keluarga ke
ada masalah kesihatan mental. Mungkin dari yang hari ni saya tak cerita dengan detail lah apa itu kemurungan, apa itu kebimbangan. Tapi kalau rasa ada ya, kalau rasa sedih yang berpanjangan, ada gangguan tidur atau makan, rasa kurang minat, rasa uh, macam hilang semangat, ya, kurang uh, rendah diri, uh, dan itu gejala kemurungan, atau dari segi kebimbangan, rasa bimbang, takut, cepat panik, risau. Kalau ada gejala-gejala tersebut, uh, pergi ke klinik kesihatan yang terdekat, ya, jumpa cerita kepada doktor yang tuan jumpa, dan mereka akan merujuk kepada kami lah, ya. Sebab kalau saya nak ceritakan mengenai apa yang, sebab kita kesihatan mental ni, masalah kesihatan mental sangat luas, ya. Jadi kalau saya nak cerita, kalau susah saya nak cerita, kalau sakit ni buat ni, sakit ni buat ni, mungkin susah sikit lah. Tapi secara am saya rasa perlu dapat penilaian lah. Jadi bila doktor di klinik kesihatan dah nilai, dia rasa perlu jumpa pakar psikiatri, jumpa di klinik psikiatri, kita akan nilai. Dan dari situ kita boleh bagi tahu diagnosa, apa penyakitnya dan apa rawatan yang terbaik. Ya, sebab setiap penyakit, masalah kesihatan mental ni rawatannya berlainan, ya, bukan semuanya sama. Mengikut sakitnya ada ubatnya. Ya, dan selain dari ubat, kita juga ada terapi-terapi lain lah. Kita mungkin rujuk ke jurupudi cara kerja, ya, atau kalau perlu kita rujuk ke psikologis klinikal di hospital Ipoh atau hospital Bahagia, ya. Jadi itu secara lah nasihat saya pada tuan lah. Ya. Okeylah, terima kasih ya Dr. Eni atas jawapan yang diberikan. Dan saya harap Encik Ali Omar tadi berpuas hatilah dengan jawapan yang telah kita kongsikan. Okey, saya rasa setakat itu sajalah sesi kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anda-anda semua yang menonton forum pada hari ini. Dan insya-Allah forum ini akan terus berada, rakaman ini akan terus berada di Facebook Minda Sihat Taiping. Jadi kepada anda-anda, mungkin ada rakan-rakan ataupun saudara mara yang tak sempat mengikuti live pada hari ini, mungkin anda boleh kongsikan, anda boleh share video ini kepada mereka. Dan kita juga akan memuat naik rakaman pada hari ini ke dalam laman YouTube Minda Sihat Taiping, agar individu yang tidak mempunyai akaun Facebook boleh juga sama-sama mendapat manfaat daripada perbincangan kita yang panjang lebar pada hari ini. Okey, jadi saya rasa setakat itu sajalah program pada hari ini. Sekali lagi terima kasih dan minta maaf di atas segala kekurangan. Saya faham kita sepanjang tempoh live ni kita memang ada masalah connection. Saya minta maaf untuk itu. Itu adalah sesuatu yang memang berada di luar kawalan kami lah. Jadi diharap anda terus menyokong segala program-program ataupun rancangan-rancangan yang akan disampaikan melalui laman Facebook Minda Sihat Taiping ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Siti. Terima kasih Dr. Eni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah.